menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap dengar, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap dengar, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. iaitu sesi coaching hala 7 selepas SPM.
Okay, so kita juga menjalankan secara broadcast di Facebook UDKL Malaysia France Institute ataupun UDKL MFI. So jika dah habis sesi ni nanti, so kalau adik-adik nak tengok balik, so adik-adik boleh tengok di Facebook UDKL MFI official sebab sekarang kita buat live dekat sana. Okay, alright. So terlebih dahulu, so saya nak perkenalkan diri saya, iaitu saya Puan Farah, atau selalu saya memang suruh adik-adik panggil saya Kak Farah je. So just panggil Kak Farah. So saya merupakan daripada unit pengambilan pelajar unit KL Malaysia France Institute. So di dalam sesi ini juga disertai oleh tim saya juga, iaitu Madam Fiza. So kita juga ada Cik Yusri. Alright, so daripada tim UDKL MFI juga kita disertai oleh Puan Mardiana juga. Dan juga hari ini kita bawa tetamu khas daripada Netherlands, iaitu alumni kita, Encik Putra Rizwan. So nanti kita akan ada slot bersama alumni kita lah. Alright, so untuk agenda kita pada hari ini simple saja. So saya akan share lah dengan adik-adik semua. Mungkin adik-adik semua ada kekeliruan dari segi apa nak buat selepas SPM ni kan. So nanti dah dapat result nak buat apa, nak mohon program apa. So still tak tahu, still macam nak ambil apa kan. Alright, so hari ni kita akan bantulah adik-adik. Jika adik-adik ada apa-apa masalah, maksudnya ada kekeliruan, so just tanya. So insyaAllah kita akan bantu adik-adik. So saya akan ceritakan sedikit mengenai program UDKL MFI dari segi laluan ala tuju adik selepas SPM nanti. So kita juga akan ada sesi sharing oleh alumni kita nanti. So tunggu sampai habis sesi kita pada hari ini. InsyaAllah sesi ini akan dijalankan selama 1 jam, 3 hingga 4 petang. So harap-harap adik-adik semua dapat memberikan waktu so untuk sesi kita pada petang ini. Alright, so di ruangan chat, di ruangan chat juga kita ada sediakan e-form, yang mana adik-adik boleh isi. Adik-adik boleh isi supaya kita lebih kenal adik-adik dan kita boleh follow up dengan adik di masa akan datang. So tanpa membuang masa, saya rasa boleh saya mulakan lah. Boleh ke semua adik-adik kita mulakan sekarang? Boleh on je mikrofon, kalau nak buka kamera pun boleh. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. So kalau malu boleh cakap saja dekat bahagian ruangan chat. Tapi saya lagi suka kalau adik-adik on je mikrofon. Kalau nak tanya apa-apa ataupun apa-apa je. Boleh on mic ataupun nak on kamera pun boleh. Sangat alu-alukan. Alright, boleh, baik. Baik. Semua malu-malu ni alright, so tak apa. Nak isi form ke Kak Farah? Dapat Starbucks card? Yes, betul. So untuk adik-adik yang isi e-form kita pada hari ini, so pemenang bertuah akan mendapat Starbucks card beserta RM10 lah dekat dalam tu. So saya tahu harga Starbucks ada yang lebih RM10 kan. Tapi adik-adik boleh lah tambah sikit kan, kita dah bagi RM10 dah. Beserta kad Starbucks. So jangan lupa boleh isi e-form tu. So nanti kita akan pilih pemenang yang bertuah. Alright. So tanpa membuang masa, saya akan share saya punya slide presentation. Slide saya ada keluar tak? Ada. Alright, thank you so much. So saya Kak Farah daripada UDKL Malaysia France Institute. So hari ni kita akan buat coaching hala tuju selepas SPM. So actually hari ni dah merupakan sesi yang ketiga. So kita ada minggu depan sesi yang keempat lah, which is mungkin sesi yang terakhir. So kita dah ada sebelum ni sesi 1 dan sesi 2. Alright.
Okay, University Kuala Lumpur. Jika adik-adik dah tahu sekarang ni Uni KL, baru je kita dapat news ni sebenarnya. Okay, dalam 2-3 hari yang lepas. So Uni KL kita dah masuk dalam the World University Ranking. So untuk Asia, ranking Asia, so di antara universiti lain, so Uni KL kita dah di dalam rank yang ke-401. Okay, so which is tahniah lah kepada Uni KL. So actually kita orang kata kita banyak buat improvement supaya daripada ranking universiti ni akan orang kata menjadi kebaikan jugalah kepada adik-adik nanti jika masuk ke Uni KL. Okay, slide saya bergerak ke? Boleh saya tahu? Saya risau slide. Gerak. Okay, alright Chun. Okay, so ni sedikit mengenai Uni KL. So of course Uni KL, Universiti Kuala Lumpur, kita adalah di bawah MARA, Majlis Amanah Rakyat MARA, ataupun kita digelar IKMA, Institusi Pendidikan MARA. Okay, so kita juga adalah the biggest higher event institution dekat Malaysia. Okay, sebab apa? Nanti saya akan ceritakan kejap lagi. Okay, so Uni KL kita adalah government link university. Okay, so kalau dekat Malaysia ni, government link university ni ada 4 sahaja. So Uni KL salah satu. Okay, so kenapa dia government link university? Okay, sebab kita, so Uni KL kita adalah IPTS. Okay, so saya tahu ada adik kau dengar IPTS, takut lah IPTS mahal lah kan. Okay, tapi jangan risau. Okay, so Uni KL ni dia tak sama macam IPTS yang lain sebab kita di bawah MARA dan sebab itulah kita digelar Government Link University. Okay, so kita ada 12 Uni KL campus. That's why kita adalah antara the biggest higher tier institution lah dekat Malaysia ni. Okay, dan yang last sekali, hands-on plus theoretical learning. So di Uni KL kita bukan 100% memfokuskan kepada theoretical saja, tidak. Okay, tapi kita lebih juga kepada hands-on. Sebab itu graduan-graduan daripada Uni KL yang dah keluar bekerja sekarang, mereka lebih mahir apabila berada di industri. Okay, sebab kita menerapkan elemen hands-on. Alright, so kita juga ada alumni kita dalam ni, mungkin dia boleh sharing lah selepas ini dengan adik-adik semua. Okay, so ini adalah orang kata Uni KL specialization. So that's why kita adalah antara IPTS yang terbesar di Malaysia. Sebab kita ada 12 kampus keseluruhan, bukan di dalam satu kawasan, orang kata satu kawasan yang besar, tetapi kita ada di merata di dalam Malaysia ni. Kecuali Sabah, Sarawak dan Pantai Timur je kita belum ada lagi. Okay, so kita ada 12 kampus, ada Uni KL MIMED, Uni KL BMI, Uni KL MEFI. Okay, yang saya akan share pada hari ini. So Uni KL MSI, Uni KL MySet, Uni KL MIDI, Uni KL MIT, so MyTech, Uni KL UBIS, Uni KL CMP dan Uni KL MESTEC, Uni KL MIAT. Okay, so ada 12 keseluruhan. Alright, so kalau adik-adik nampak kat situ, setiap kampus tu specialization dia berbeza. Okay, so untuk macam MESTEC dan juga RCMP, ni adalah 2 kampus yang menawarkan program lebih kepada medical. Okay, so kalau macam MBBS ke farmasi ada di RCMP, MESTEC lebih kepada medical lab. Okay, so macam Uni KL MIAT, dia memfokuskan kepada aviation. Okay, so Uni KL MIMED lebih fokus kepada marine engineering technology. So macam Uni KL Business School, satu-satunya kampus kita menawarkan program business, business, marketing, accounting, semua di situ. Okay, so dan tetapi majoriti kampus kita menawarkan program engineering technology. Okay, so adik-adik boleh juga tengok dekat website UDKL. Okay, so kalau nak tahu dengan lebih detail lagi apa program ditawarkan setiap kampus ini, boleh layari website UDKL. Okay, sebab kalau saya explain satu-satu rasanya 2 jam nanti kan kita punya sesi ni. Okay, tapi kalau adik-adik ada apa-apa pertanyaan nak tanya, okay, so boleh tanya selepas sesi kita nanti. Okay, so hari ni saya akan fokus kepada UDKL Malaysian France Institute yang specialization dia industrial maintenance, okay, and automation technology. Okay, di UDKL MFI ni kita lebih fokus kepada mechanical sebenarnya. Okay, alright.
So dari segi study pathway, okay, sekarang ni adik-adik berada di step yang pertama, okay, iaitu SPM ataupun O level. Okay, so tak lama lagi adik-adik akan dapat result SPM. Okay, so tak silap saya end of June kan, kalau tak silap saya lah. Okay, so selepas itu apa laluan adik-adik? Sebab selepas SPM ni orang kata sangat penting. Okay, so macam di UniKL, kita ada menyediakan program diploma dan juga foundation. Okay, actually lepas SPM ni banyak tau laluan dia. Okay, so boleh pergi ke contoh certification. Okay, ada diploma, ada foundation, ada A-level. Okay, actually banyak. Cuma setiap level tu berbeza. Okay, so mengikut result adik-adik nantilah. Okay, dan setiap level tu macam saya cakap, mengikut result, kalau result yang bagus mungkin dia ada certain program yang lebih cepat untuk sambung ke degree dan sebagainya. Okay, so seperti di UniKL, kita ada diploma dan juga foundation. So diploma dan foundation juga ada perbezaannya. Nanti saya akan share. Okay, so di step yang kedua. Di step yang ketiga, selepas adik-adik dah ambil diploma ataupun foundation, so adik-adik boleh sambung ke program bachelor. Okay, so selepas habis bachelor step yang ketiga, step yang keempat, adik-adik boleh sambung master atau PhD ataupun nak bekerja. So selepas habis bachelor tu terpulang pada adik je. Adik-adik lah nak bekerja ke, nak terus sambung master ataupun mungkin target nak jadi profesor dan sebagainya, boleh sambung master. Okay, alright. Okay, so ini adalah kampus UniKL Malaysia France Institute. Okay, kita terletak di Bandar Baru Bangi. Kalau adik-adik lalu highway, sekarang ni PKP kan, tak boleh lalu. Nanti dah habis PKP, contohlah nak menghala ke Seremban, nak hala ke Melaka, so adik-adik akan nampak kalau daripada KL lepas je exit Bangi, so adik-adik akan nampak belah kiri, itulah kampus UniKL MFI. Okay, bangunan warna biru, oranye, putih. Okay, so nanti kalau lalu tu rajin-rajin lah tengok. Alright. Okay. So ni secara ringkas lah mengenai UniKL MFI. So apa yang saya boleh cakap UniKL, kenapa kita namakan UniKL Malaysia France Institute? Okay, dengan nama France kan, boleh pergi Perancis ke? Ataupun adik-adik kena belajar bahasa Perancis ke kan? Okay. Alright, so actually pada asalnya kita adalah MFI saja. So kita ada kerjasama di antara Malaysia dan juga kerajaan Perancis. So actually kita punya most of kita punya facilities, kita punya program, okay, even lecturer kita pun sebenarnya graduate daripada Perancis kebanyakannya. Okay, that's why orang kata teknologi daripada Perancis tu kita bawa ke Malaysia. Okay, bawa ke UniKL MFI. So apa yang adik-adik belajar tu adalah kebanyakannya daripada teknologi daripada Perancis. Cuma sekarang ni kita ada orang kata update dah. Okay, updated dari segi kita mengikut teknologi semasa. Okay, tapi kelebihannya bila adik-adik masuk ke UniKL MFI, so adik-adik akan belajar bahasa Perancis. Okay, tapi jangan risau, bahasa Perancis tu adik-adik bukanlah belajar secara detail. Okay, adik-adik akan belajar orang kata ada subjek lah bahasa Perancis. So ianya secara asas saja. So adik-adik boleh baca, dah boleh faham. Okay, so ianya pun membantu adik-adik juga. So adik-adik ada add on value lah, adik-adik belajar third language iaitu bahasa Perancis. Okay, itu sedikit lah mengenai UniKL MFI. Okay, so kita specialize in industrial maintenance, mechanical, automation technology dan juga water engineering technology. Itu water engineering tu program baru kita lah. Okay, alright. So ini adalah program yang ditawarkan untuk adik-adik lepasan SPM. Okay, so kita ada pre-France program, kita ada Japanese Twinning program dan juga Diploma Engineering Technology. Okay, untuk program pre-France dan juga Japanese Twinning program ni, kedua-dua program ni adalah program tajaan. Okay, so seperti pre-France, okay, untuk pre-France kita ada dua. Okay, so Foundation in Engineering dan juga Foundation for Science, Political and Business Management. So untuk Foundation in Engineering for Pre-France, program ini orang kata ditawarkan oleh MARA, maksudnya mendapat penajaan daripada MARA. Okay, so untuk Science, Political dan Business Management, yang ini di bawah JPA.
So untuk di bawah MARA, so permohonan sudah dibuka pada akhir bulan 4 hari tu. Okey, dah boleh mohon menggunakan cara SPM lah, cuma permohonan sudah ditutup. Okey. So untuk Science Political and Business Management daripada JPA masih lagi belum dibuka. Mungkin JPA tunggu result SPM yang sebenar lah. So adik-adik boleh update dari masa ke semasa di website JPA. Okay. Untuk Japanese Twinning Program pula, so program ini pun sama di bawah YTP MARA. Okay, sudah pun dibuka. Sama macam preference tadi lah dan dah ditutup. Okay, tapi update daripada masa ke semasa. Mungkin selepas result sebenar akan dibuka lagi ke apa, itu kita masih belum tahulah sebab ini depends kepada pihak sponsorship MARA. Okay. Dan yang ketiga, Diploma of Engineering Technology yang ditawarkan di UniKL MFI ada 3, okay, iaitu Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration. So kita ada Diploma of Engineering Technology in Welding dan juga Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance. Okay, so kita ada 3 diploma ini. Okay. Alright, so selepas dah sambung diploma, boleh sambung ke program bachelor. Okay, so bachelor di UniKL MFI kita ada 10 program. Okay, satu program pure engineering, satu lagi program engineering, 9 lagi program engineering technology. Okay, so actually ada perbezaan di antara engineering pure engineering ataupun engineering technology. Okay, mungkin Madam Fiza boleh explainkan apa perbezaan di antara dua engineering ni? Hai, Assalamualaikum. Right. So it's Friday, hari Jumaat. Okay, saya Madam Fiza. Okay, before saya cerita what are the difference between engineering teknologi apa tu, ada beza ke? Macam sama je kan? Okay, let me share with you. Kita ada dekat sini, right? Kita ada 3 social media untuk berinteraksi dengan student. Boleh nampak ke? Saya tengah sharing sekarang. Boleh. Okay. So first kita ada Facebook. Okay. Nampak tak Facebook ni? Boleh nampak? Nampak. Okay. Nampak. So adik-adik kalau nak tahu apa-apa sahaja info terkini ataupun nak tengok session hari ni. Session hari ni pun ada, kita tengah buat live sekarang. Kita tengah buat live sekarang. Dan ini adalah page UniKL Malaysia France Institute dekat Bangi. Right. Ini adalah Facebook. Now, TikTok pun ada tau. So ini adalah akaun TikTok kita. Boleh nampak TikTok? Okay. Nampak. Kita nampak tak? Nampak tak FYP kat sini? 80.7 ribu. Okay. So adik-adik boleh buka TikTok UniKL MFI. Kat sini boleh tengok lah yang FYP. Kita ada 2 kali FYP. Sekali yang ini dan satu kali lagi yang kat bawah ni. 42.7 ribu. So ini adalah information adik-adik boleh tengok macam mana abang-abang belajar dekat UniKL MFI. Okay. So ini adalah account TikTok. You guys can go to UniKL MFI official. Lagi Instagram pun ada. Adik-adik boleh pergi dekat Instagram. Okay, ini adalah Instagram UniKL MFI official. Boleh follow kita orang. So dekat stories ni insyaAllah tak pernah berhenti 24 jam. Ada je apa-apa information. So adik-adik tak akan terlepas apa-apa information lepas ni. Okay. So itu adalah 1, 2, 3 social media yang UniKL MFI ada. Right. So let's go to the question. Daripada Kak Farah tadi, ada beza ke engineering? So before we go to that difference, okay, kita tengok dulu engineering ni apa benda? What is engineering? Kenapa aku kena ambil course engineering? Let me hide this one. Right, so engineering di UniKL MFI ni, okay, kalau adik-adik tengok kat sini, inilah rupa seorang engineer. Engineer dia punya background, environment dia, okay. Ini adalah alumni kita Encik Muhammad Hafizul Quran. Okay, dia kata dia seronok lah, happy kerja dekat MFI ni sebab ilmunya semua banyak adalah hands on. Hanya menggunakan technical skills. Okay, what else?
ada juga kakak senior kita, Nur Ain binti Arifin. Dia kata apa? Bestnya belajar tak ada banyak hutang. Sebab apa? Sebab kita kat sini macam Kak Farah cerita, kita adalah marah. Okay. So what is engineering? Okay. Kalau adik-adik nak tahu, engineering ni come from the word Latin. Latin ni dia kata apa? Engineering. Cleverness, kepandaian. Kepandaian, and engineer meaning adalah to design or to devise. Maksudnya kita nak ada kepandaian untuk mencipta, mendesign, mereka. Okay. So apa-apa sahaja yang berada di sekeliling adik-adik sekarang tengok guna Google kan, Google Meet, pakai apa? Laptop. You are using your handphone. What else? You tengok pakai TV sebab you pancarkan from your Facebook. So all those adalah menggunakan kepandaian untuk mereka mendesign. Okay. So itu adalah engineering. What else? Adik-adik rasa panas, pakai kipas. Pakai aircon. Okay. Kemudian adik-adik nak apa? Minum air sejuk, guna peti ais. Itu semua adalah menggunakan konsep ingenious, cleverness to design. Right. So di sekeliling kita adalah menggunakan konsep engineering. Engineering ni menggunakan konsep menyelesaikan apa-apa sahaja masalah, tetapi bukanlah menggunakan benang, menggunakan jarum, tetapi menggunakan konsep application ilmu matematik dan juga ilmu sains. Sebab tu kalau nak masuk daripada diploma, kita hanya perlukan 3 kredit sahaja adik-adik. 3 kredit sahaja untuk sambung belajar di UniKL MFI ni. Okay. So subjek matematik ataupun subjek sains untuk menyelesaikan masalah, untuk apa-apa masalah dalam bidang kehidupan, seluruh kehidupan kita, tapi untuk menggunakannya adalah ilmu matematik dan sains. So lepas ni dah boleh cerita lah dekat mak engineering tu apa? Engineering adalah you solve any problem. Okay. For example, pagi-pagi kita bangun pagi, kita tutup alarm. Tak kisahlah sama ada alarm clock ataupun alarm dekat handphone. So bila buat alarm tu, okay, kita imagine alarm clock lah dulu alarm clock. Okay, alarm clock ni macam mana kita nak make sure alarm okay, so how do you make sure that this alarm clock is on time? Dia ada circuit dia nak kena buat. Okay, so siapa tu boleh tolong mute kan? Right? So this is using the concept of engineering. What else? You pergi kerja, lepas bangun pagi, sebelum pergi kerja, you guna toothbrush. You brush your teeth, you use a toothpaste. Toothpaste ni nak kena ada cukup ingredient, cukup chemical, tak boleh lebih, nanti akan jadi poison. So how to use that balance between this chemical? Juga engineering. Okay, tak semestinya circuit, board dan etc. sahaja engineering. Okay, so dalam toothpaste pun nak buat toothpaste juga adalah engineering. Kemudian adik-adik start kereta, hantar nak pergi sekolah, naik bas sekolah. Okay, nak pergi sekolah naik kereta naik kereta. So what happen? Your kereta ni, kereta also menggunakan konsep engineering. Okay, so pintu kereta tu dia tampal pakai gam ke? Pintu kereta tidak, menggunakan welding. So engineering dekat welding ni kita ada juga dekat UniKL. So yang tadi yang adik-adik tengok yang abang tadi tu yang duduk dekat pelantar minyak tu adalah course welding. Okay, so kalau minggu lepas adik-adik tengok, kalau adik-adik boleh buka balik sesi yang kedua, ada 2 orang abang tu yang grad daripada course welding ni, gaji diorang 60,000. Okay, satu hari 1,000 gaji. Sebab diorang ambil course welding ni. Start dengan diploma welding and then continue dengan bachelor welding. So everything, when you solve any problem, that is engineering. Okay, so engineering ada banyak bidang, terlalu banyak bidang.
Tetapi kita ada fokus untuk robotik. Kenapa ada robotik, madam? Robotik ni untuk apa? Okay, robotik ni dia nak bantu kita untuk cepatkan masalah, selesaikan masalah kita. Okay, so that is robotik. What else? Kita ada juga komputer, electrical. Berhenti lah ni. Orang ngatuk kan. Okay, kita ada automotive. Okay, boleh tolong mute siapa tu? Ngatuk ni. Boleh tolong mute. So I think that's all for today from me. So if you want to know more about engineering, please don't forget to tanya Kak Farah or you can call me. Okay, that's all. Okay, thank you Madam Fiza. Okay, so itulah perbezaan di antara engineering dan juga engineering teknologi. Sebab penting kenapa adik-adik kena tahu. Okay, sebab sekiranya adik-adik nak mohon masuk ke program, Haziq boleh mutekan Google Meet. Ya, tengok makan aku air tu. Oh, yang pergi aku buka. Okay. Boleh tunjuk. Encik Yusri mungkin boleh bantu. Okay, so itu adalah perbezaan di antara engineering dan engineering teknologi. Kenapa penting? Sebab pemilihan adik-adik. Okay, sekiranya adik-adik nak ke program engineering, okay, ataupun engineering teknologi, so adik-adik kena tahu. Sebab bila adik-adik mohon nanti dekat program, nama program tu, dia ada perbezaan dekat situ. Okay, contoh diploma in mechanical engineering. So yang itu adalah lebih fokus pada pure engineering. Okay, so kalau engineering teknologi dia ada diploma engineering teknologi dekat depan. So kebiasaan diploma engineering teknologi ni lebih fokus, okay, lebih mendalam. Sebab mechanical ni contoh bidang dia sangat besar. Di bawah mechanical tu banyak pecahan dia. Okay, ada manufacturing, ada welding, ada air conditioning. Okay, so ada mechatronics, banyak lagi. So engineering teknologi dia lebih fokuskan kepada situ. Okay, air conditioning, welding dan sebagainya. Okay, so ada perbezaan lah dekat situ. Okay, so saya akan sambung semula slide saya yang tadi. Okay, so kita dekat. Okay, so ini adalah sedikit informasi dah mengenai Pre-France Foundation Program. So macam saya cakap tadi, program ini mendapat sponsorship daripada MARA dan juga JPA lah. Okay, alright. So ini antara universiti di France, okay, yang dah collaborate dengan kita lah untuk program ini. Okay, so untuk pathway program ini, okay, so student SPM, okay, ataupun O-level, so pelajar akan belajar foundation di UniKL MFI selama 13 bulan, okay, ataupun setahun sebulan, and then selepas itu akan bridging di France selama 2 bulan. Bridging ni adik-adik akan belajar seperti culture mereka di sana lah. Okay, dan selepas itu 3 hingga 5 tahun di Perancis. Okay, iaitu adik-adik akan terus sambung ke degree dan juga master. Okay, so kita ada program yang kedua iaitu program yang Japanese tadi, atau kita panggil UniKL JUP sebenarnya, UniKL JUP Pathway. So UniKL JUP ni dia berbeza dengan Pre-France tadi lah. Sebab Pre-France 13 bulan di UniKL MFI and then 3 hingga 5 tahun di Perancis. Kalau UniKL JUP, dia 3 tahun diploma di UniKL MFI. Okay, so ada 2 diploma. Diploma in Mechanical Engineering dan juga Diploma in Electrical Electronic Engineering. So diploma selama 3 tahun di UniKL, adik-adik akan belajar bahasa Jepun. Dalam bahasa Jepun, okay. So macam sama macam France tadi lah. Okay, selama foundation 13 bulan tu pun adik-adik akan belajar dalam bahasa Perancis. So that bila adik-adik dah pergi ke Perancis ataupun Jepun, adik-adik dah mahir, dah fasih dah sebenarnya dalam bahasa Perancis ataupun bahasa Jepun. So untuk JP ni 3 tahun di UniKL MFI, so 2 tahun adik-adik akan sambung Bachelor Engineering di Jepun. Okay, so program ni pun dah sedang berjalan, dah first batch tahun lepas. So tahun ni akan masuk yang second batch lah. So jika dalam ni ada adik-adik yang dah memohon hari tu di bawah tim MARA, so boleh tunggu result lah. So hopefully adik-adik dapat untuk masuk ke program ni ataupun Pre-France. Okay, okay. Alright, so selain daripada diploma, selain daripada program Pre-France tadi ataupun UniKL JUP,
sebenarnya UniKL juga menawarkan program foundation program. Okay, so foundation program ni tak sama dengan diploma. Okay, so diploma kalau adik-adik nampak tadi diploma 3 tahun. Cuma foundation ni adik-adik akan belajar selama setahun sahaja di UniKL. Okay, so kita ada 5 foundation di UniKL. Kita ada Foundation Science and Technology, Foundation in Science. Okay, so untuk program 2 foundation ini, jika adik-adik berminat dalam bidang chemical, okay, dalam bidang engineering ataupun engineering technology, so adik-adik boleh masuk untuk program Foundation Science and Technology dan Foundation in Science. Okay, so untuk yang foundation yang ketiga itu Foundation in Computer Technology. Yang ini lebih mengkhususkan kepada IT lah, Computer Science. Okay, so kita ada Foundation in Business. So sekiranya adik-adik minat dalam bidang business. Okay, dan last sekali adalah Foundation in Medical Science. Okay, so yang ini sekiranya adik-adik berminat untuk ke arah dalam bidang sains. Okay, so ke-5 foundation di UniKL. So adik-adik boleh join. Okay, dan selepas itu adik-adik boleh terus sambung bachelor selama 3 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun. It depends kepada program. Okay, alright. So ada perbezaan. Sekiranya adik-adik orang kata nak cepat. Okay, saya nak sambung degree cepat. So saya boleh sarankan kepada adik-adik ambil foundation program sebab foundation setahun dan selepas tu adik-adik akan terus sambung ke program ijazah. Tetapi suka saya ingatkan program foundation ini sijilnya tidak boleh diguna pakai untuk bekerja. Okay, so sijilnya boleh diguna pakai terus untuk sambung belajar ke program ijazah. Okay, so berbeza dengan program diploma. Kalau diploma selama 3 tahun, so selepas habis diploma adik-adik sebenarnya boleh bekerja jika adik-adik tak nak sambung ke program ijazah lagi. Okay, so ada perbezaan dekat situ. Okay, so kalau adik-adik jenis yang suka ke arah, lebih suka kepada hands on, okay, lebih suka belajar relax 3 tahun nak chill-chill kan, so boleh ambil diploma. Okay, so diploma selama 3 tahun, foundation selama setahun. Okay, ianya terpulang kepada adik-adik. Dan kalau adik-adik masih lagi macam tak tahu nak buat keputusan, boleh bagi tahu dekat kami supaya kami boleh advise adik-adik, refer kepada adik-adik punya result juga. Okay, so jika result adik-adik memang bagus, so kebiasaannya kita memang akan advise adik-adik untuk ambil foundation. Okay, tapi kalau adik-adik nak ambil diploma pun tak ada masalah. Okay, so ianya macam saya cakap akan terpulang kepada adik-adik nanti. Okay, alright, so ini adalah laluannya. Okay, education pathway. Sekiranya adik-adik ambil foundation, matrikulasi asasi, okay, so ada juga yang tanya saya lah, apa beza foundation, apa beza matrikulasi asasi. Okay, so sebenarnya tak ada beza. Ianya adalah orang kata benda yang sama. Foundation, asasi, matrikulasi cuma diguna pakai di institusi yang berbeza lah. Okay, contoh matrikulasi dia memang guna terms matrikulasi. Macam di UniKL kita gunakan terms foundation. Okay, sebenarnya sama. Semuanya dalam masa setahun. Okay, so selepas tu adik-adik boleh sambung ke program yang ke program bachelor yang adik-adik minat. Contoh dalam program sains ataupun engineering ataupun business. So selepas dah sambung bachelor boleh terus sambung ke program master ataupun macam saya cakap boleh kerja. Okay, walaupun adik-adik sambung di foundation di tempat lain ataupun adik-adik sambung di matrikulasi, tak sambung foundation di UniKL and then bachelor nak masuk UniKL, boleh, tak ada masalah. Okay, kita sangat mengalu-alukan. Alright, so jangan risau, jangan rasa macam aku sambung tempat lain so bachelor tak boleh masuk UniKL lah. Tak boleh. Okay, so jangan risau. Okay, okay, so sekiranya daripada diploma, selepas itu pun sambung ke program bachelor. Okay, kalau adik-adik perasan dekat bachelor tu, kenapa ada 3 hingga 4 tahun? Kenapa dia tak stick kan terus 4 tahun, 3 tahun? Okay, sebab adik-adik kalau ambil program diploma, sambung ke program degree, adik-adik layak untuk membuat pindahan kredit. So maksudnya ijazah tu total 4 tahun. So adik-adik boleh kurangkan lagi. Mungkin jadi 3 tahun ataupun 3 tahun setengah. So adik-adik tak akan belajar subjek yang sama.
masa diploma di ijazah nanti. That's why kalau ada sesiapa mungkin ada pengalaman lah abang ke kakak kan yang sambung program diploma and then sambung bachelor, dia ada pengurangan masa dia. So dia jimat jugalah dekat situ. Okay. So kalau nak ikutkan lah perbezaan di antara foundation, jika ada kawan yang sambung foundation and then awak sambung diploma. So foundation setahun and then dia terus sambung bachelor selama 4 tahun. Total 5 tahun. Okay. So kalau awak sambung diploma 3 tahun and then awak sambung pula bachelor sepatutnya 4 tahun. Tapi awak dapat pindahan kredit, awak buat 3 tahun saja di UniKL. So 3 tambah 3, 6 tahun. So beza awak dengan kawan awak tu sebenarnya setahun je. Okay. So contoh kawan awak grad tahun ni, awak akan grad tahun depan. Okay, sebenarnya tak banyak beza. Okay, so jangan risau sebab final semester awak akan berada di industri untuk latihan industri. Okay, so kalau 3 tahun, so mungkin dalam 5 semester macam tu lah awak berada di kampus. Okay, so itu perbezaan dia. Right? Okay, so di UniKL kita juga ada teknologi Hufaz UniKL Ulul Albab. Okay, ni bagi sesiapa yang berminat, yang ada orang kata elemen tahfiz sebelum ni di sekolah ataupun yang dah ambil exam ataupun pada para pelajar yang nak develop diri, nak belajar daripada awal pun boleh untuk join teknologi Hufaz UniKL Ulul Albab. Di UniKL MFI kita ada program ini. Program ini dia tak termasuk dalam awak punya, contoh awak ambil diploma engineering technology in welding. So dia tak termasuk dalam program welding tu. Dia adalah program tambahan di luar waktu kelas awak. So ianya diadakan di surau UniKL MFI. So kebiasaannya kelas akan ditentukan oleh grup awak lah. Mungkin nak lepas subuh ke ataupun lepas isyak ke, ianya depends kepada awak nanti. Okay. Okay, so ini adalah dari segi syarat kemasukan. So untuk ke foundation, so kita nak pass SPM at least dengan 5 kredit. Okay, 5 kredit untuk 5 subjek. Okay, so untuk medicine, engineering dan accounting kena kredit dalam maths, maths dan juga science. Okay, so foundation ni adalah fast track lah untuk sambung ke degree. Okay, manakala untuk syarat kemasukan ke diploma engineering technology sangat mudah. So kita nak at least 3 kredit sahaja. Okay, dalam mathematics. Okay, 1 subjek maths, 1 subjek lagi science ataupun technical subjek dan lagi 1 tak kisah apa-apa. Okay, so ini untuk program engineering technology. Okay, tapi kalau untuk program bukan engineering, contoh program management, diploma management, kita ada logistik dan sebagainya. So yang itu kita perlukan 3 kredit sahaja. Okay. Alright, so sangat simple, sangat senang nak masuk UniKL. Okay, 3 kredit sahaja. Okay. Alright, so ini tak ada, ni untuk bachelor. Okay. So sekarang saya nak masuk kepada course fee structure. Okay, so kalau adik-adik tengok dekat sini, mahalnya UniKL kan. So adik-adik tengok 3 program yang kat bawah tu. Diploma Engineering Technology, Aircon, Air Conditioning and Refrigeration, Welding dan juga Automotive. Okay, so ini adalah fee structure untuk 1 semester. Okay, so tengok dekat situ ada 5,900, ada 5,700. Okay, so adik-adik bolehlah darab dengan 6 semester. So lebih kurang plus minus, lebih kurang dalam 30,000 lebih lah. Okay, so mahal kan. So adik-adik mesti dalam fikiran sekarang, mahal lah UniKL, tak nak masuk kan. Okay, so tunggu kejap. Ya, Kak Farah nak share kat sini dengan adik-adik semua. Okay, kenapa akak cakap tadi UniKL ni tak sama macam IPTS yang lain. Okay, sebab apa? Kita ada bantuan pinjaman pelajaran. So kita ada MARA, kita ada PTPTN dan juga selain pada tu iaitu zakat, okay, dan mahasiswa, okay, boleh juga guna EPF ibu bapa. Alright. Tetapi majoriti pelajar UniKL ni sebenarnya memohon pinjaman pelajaran MARA dan dapat pinjaman pelajaran MARA. Okay, so untuk MARA ni dia hanya untuk Bumiputra saja. Okay, untuk non-Bumiputra boleh mohon untuk PTPTN. Okay, so saya pada tu zakat dan sebagainya lah. Okay, so saya akan share sikit first mengenai MARA.
Okay, sebabnya ramai dekat UniKL ni yang mohon pinjaman pelajaran MARA. So ini antara syarat lah yang MARA tetapkan. Okay, dia ada beberapa syarat, ni syarat umum. So kalau adik-adik tengok dekat situ, pendapatan keluarga bulanan mak dan ayah adik-adik. So kalau step yang pertama, kalau 0 hingga 12,000 bulanan campur mak ayah bersih. Okay, so layak dipertimbangkan untuk mendapat penajaan penuh, iaitu yuran pengajian dan allowance sara hidup. So kalau 12,000 1 hingga 20,000 layak untuk mendapat penajaan sebahagian. 20,000 ke atas kebiasaannya self-sponsored. Okay, so saya nak share juga dengan adik-adik semua. Okay, nampak tak saya pakai baju UniKL sebenarnya? Okay, so saya juga merupakan alumni daripada UniKL. So kalau ikutkan sejarah education saya daripada background teknikal lah. Masa SPM dulu saya daripada sekolah teknik. Okay, so saya juga ambil dalam bidang engineering. Okay, so sekarang teknik dah tukar kepada college vocational kan. So saya berteknik and then diploma saya ambil diploma mechanical engineering. Okay, so semasa diploma saya tak ambil pinjaman pelajaran MARA sebab saya tak tahu pun pinjaman pelajaran MARA ni ada sebenarnya. Okay, and then bila nak masuk ke ijazah ataupun degree, so saya dapat tahu UniKL menawarkan pinjaman pelajaran MARA ni khas untuk Bumi Putra. So saya pun masuk ke UniKL. Okay, so saya masuk ke UniKL dan saya mohon pinjaman pelajaran MARA. Sebab bila tengok yuran macam saya pun macam awak jugalah, bila tengok yuran pengajian, alamak mahalnya kan. Okay, tapi bila saya tahu benefit pinjaman pelajaran MARA ni, that's why saya pun memohon. Okay, so saya nak share kelebihan pinjaman pelajaran MARA. First, dia tiada faedah pinjaman. Okay, maksudnya jika contohlah adik-adik pinjam 30,000, so adik-adik tak akan bayar 35,000, malah kurang lagi. Okay, so adik-adik hanya perlu konsisten dalam pelajaran. So bila adik-adik dah combo nanti, macam saya dulu, saya dah combo, so saya akan mohon pengurangan bayaran balik dengan pihak MARA. Okay, so pihak MARA akan feedback semula dekat saya berapa persen yang saya perlu bayar base kepada saya punya CGPA akhir. So alhamdulillah saya dapat CGPA 3.5 ke atas. So MARA feedback kat saya hanya perlu bayar 15% sahaja daripada jumlah pinjaman. Okay, kalau saya nak cerita kat adik-adik, sebab saya mendapat pinjaman penuh, saya yuran pengajian dan juga allowance sara hidup untuk ijazah RM700 sebulan. Untuk diploma, allowance sara hidup RM630 sebulan. MARA akan masukkan tiap-tiap bulan dalam akaun peribadi lah untuk kegunaan adik-adik dari segi nak makan, nak foto state nota dan sebagainya. Okay, so total pinjaman saya RM78,000. Terkejut adik-adik kan. Okay, so RM78,000 bila dah convo ada dimohon dengan mohon dengan MARA untuk pengurangan. So MARA kata bayar 15% sahaja. So 15% daripada RM78,000 tu saya bayar lebih kurang RM11,000 sahaja. So yang selebihnya tu adalah scholarship sebenarnya yang MARA bagi dekat kita. Sebenarnya anak-anak UniKL, kawan-kawan saya yang belajar kat UniKL ni pun sangat beruntung sebenarnya. Okay, sebab dari segi pembayaran balik bukan bayar 100%, malahan bayar mengikut diskaun yang MARA bagi dekat pelajar-pelajar UniKL. Okay, so sebenarnya niat MARA ni dia sangat nak membantu anak-anak Bumi Putra untuk menyambung pengajian ke lebih tinggi lagi. Okay, so jangan risau. Bagi saya, masa saya mohon saya dapat bantuan pinjaman pelajaran MARA, dia sangat membantu dari segi dia bantu parents kita lah. Maksudnya mak dengan ayah saya pun tak risau dari segi nak bagi pembelanjaan bulanan. Okay, so itu yang paling penting lah bagi saya masa tu. Okay, dan yang last sekali pembayaran pun secara ansuran. MARA tak adalah minta terus RM11,000, tak. At least awak bayar lah setiap bulan. Okay, dia ada dia punya jadual pembayaran, just follow sahaja. Okay, so ini antara kelebihan pinjaman pelajaran MARA, which is majority student UniKL memang mendapat pinjaman pelajaran MARA. Okay, okay, so selain daripada MARA kita ada PTPTN juga. So PTPTN ni dia berbeza sikit dengan pinjaman pelajaran MARA. So jumlah pinjaman berdasarkan kelayakan, so ada maksimum, maksudnya nanti saya akan tunjuklah dia punya jadual. So sekiranya pelajar atau penjaga ni mendapat BHH, bantuan sara hidup so mendapat maksimum lah dari segi pinjaman.
So sekiranya 75% daripada sekiranya pendapatan keluarga tak lebih daripada 8,000, so 75% sahaja daripada jumlah pinjaman tu lah. So yang ketiga 50%. So dia ada dia punya ranking dia. Okay, dia tak sama. Okay, so ini adalah dia punya jumlah pinjaman mengikut kategori peringkat pengajian. Okay, so ada diploma, ada ijazah. So yang biasanya detail-details dari segi bantuan pinjaman pelajaran ni kita share juga sekiranya adik-adik telah mendapat tawaran di UniKL. So memang kita akan share juga dalam dokumen supaya adik-adik pun boleh tunjuk dekat mak dan ayah. Okay. Alright, so dari segi kita punya intake untuk diploma yang akan datang pada Julai lah. Okay, tapi tarikh mendaftar 1 Ogos. Kita lambatkan sikit sebab result adik-adik keluar, result SPM pun lambat. Adik-adik punya result pun lambat keluar. So jadi kita extend kepada 1 Ogos. So untuk bachelor Januari dan September lah. Okay. Alright, so ni saya nak share ni antara alumni UniKL MFI yang dah berjaya di industri di luar sana. Ni Encik Muhammad Alif, dia ada join sesi kita sesi yang lepas. Dia sekarang berada di UAE. Kalau ada adik perasan dia pernah viral di Harian Metro pada 3 Mei hari tu. So adik-adik boleh tengok balik lah. Okay, so dia sekarang dah berjaya di UAE dan dia adalah underwater welding engineer. So engineer di bawah lautan sana tu. Okay. So kita ada juga alumni kita yang graduate daripada automotive maintenance technology, sekarang menjadi business development manager. So sebenarnya kita di UniKL ni kita juga melahirkan entrepreneur yang berjaya. Sebab adik-adik bila dah tahu technical skill, so bila adik-adik nak menjadi entrepreneur yang berjaya, so adik-adik tahu knowledge dari segi business dan juga technical. So itu adalah orang kata knowledge untuk adik-adik lah untuk berjaya. Okay. So kita ada juga ni Head of Production, Cik Furqan. Dia bekerja di Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okay, daripada program Industrial Automation and Robotics Technology. Okay. So ni juga Encik Nur Syafiq, Engineering Manager, okay, di Singapura. Okay, graduate daripada program Bachelor Automotive Technology. Okay. So itu antara kita punya alumni yang berjaya. Actually banyak lagi. Kalau saya nak share sesuatu nanti banyak lagi kan. Okay. So hari ni pun kita bawa juga alumni kita yang dah berjaya. Okay, yang berada di luar negara sana. Nanti kejap lagi kita akan invite dia. Okay, so ini adalah tim saya. So saya yang Puan Farah tu atau Kak Farah. So korang boleh ambil gambar. So anytime nak contact dengan kami boleh jika nak tanya apa-apa pertanyaan mengenai UniKL dan sebagainya. Okay, boleh WhatsApp dengan kami. Okay. Nanti kami juga akan share nombor telefon di bahagian ruangan chat. Okay, so mungkin adik-adik boleh WhatsApp kami lah untuk tanya dengan lebih lanjut. Okay, macam tadi Madam Fiza dah share, jangan lupa follow kami punya social media untuk kita jadi let's be friends jadi kawan. So nak tanya apa-apa pun boleh juga tanya melalui social media kami. Alright. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, sekarang dah pukul 3.50. Okay. Alright, so itu saja sharing daripada saya. Okay, so sekarang ni saya nak invite kita punya alumni. Cik Putra Rizwan ada ke dalam ni? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam. Okay, so kita invite alumni kita daripada jauh nun di sana. Di Netherlands Ya, saya daripada yes. Okay. Sihat ya sana? Alhamdulillah sihat. Nah. Okay, mungkin Cik Putra Rizwan boleh ceritakan sikit mengenai diri. Okay, nama sebelum ni belajar di UniKL MFI course apa dan sekarang di Netherlands buat apa sebenarnya? Mungkin boleh ceritakan sikit dengan adik kita. Baik. Baiklah, pertama sekali selamat petang. Ya, di sini pagi. Kita dekat sini beza dia kurang 6 jam daripada Malaysia. Jadi pertamanya nama saya Putra Muhammad Nur Rizwan bin Azhar. Adik-adik boleh kenal saya dengan nama Putra dan juga rakan-rakan lain. Sekarang ni saya merupakan alumni MFI
untuk program ijazah degree untuk course Machine Tools Manufacturing, ya, dalam topik engineering teknologi, dan juga sekarang sedang melanjutkan pengajian di Netherlands, sebenarnya master. Tadi kawan kita saudari Farah ada cerita banyak tentang pinjaman pelajaran MARA, dan saya sebenarnya nak share lebih jugalah tentang apa yang kelebihan MARA ni juga. Tapi tu sebentar lagi. Tentang diri saya, sebenarnya saya dengan MARA ni daripada awal, daripada tingkatan 1. Saya MRSM. Lepas tu disambung lagi diploma pun saya dengan MARA, bawah pinjaman MARA. Kemudian saya sambung degree pun lagi dengan MARA. Dan alhamdulillah, tak tahu orang kata jodoh panjang kan. Jodoh dengan Sambung MARA. jodoh dengan MARA ni panjang. Jadi saya sambung master pun dengan MARA juga, alhamdulillah. Untuk adik-adik sebenarnya jangan risaulah kalau tadi saudari Farah ada akak Farah ada ceritakan tentang jangan risau tentang untuk sambung pengajian ke lebih tinggi, sebab MARA memang nak kita belajar sebenarnya. Kita nak kalau dah belajar tu kita balik ke negara kita kan, bangunkan, jangan tinggalkan negara orang pula lama-lama, sebab nanti nak majukan negara kita pula, betul tak? Macam itulah. Dekat saya nak share pula macam mana environment belajar bila dah masuk ke MFI. Macam kalau diploma saya habis SPM, alhamdulillah result baik, 8A2B. Saya dapat a few offer letter untuk sambung foundation. Tapi macam tadi Kak Farah kata belajar tak stres-stres, chill-chill. Saya jenis yang macam tu tau. Saya tak suka stres-stres kalau belajar. Supaya kita dapat kalau kita belajar tak stres, result kita pun baik lah. Kalau kita belajar stres, result tak baik. Betul tak? Betul. Kan? Itu je, easy je konsep dia. Jadi alhamdulillah waktu diploma, kita sebabkan kita belajar tak stres, alhamdulillah CGPA baik. MARA, bayangkan daripada 50k pinjaman MARA, saya bayar balik dalam 7k je. Dia punya, orang kata, yelah, orang dah bagi kita duit, kita belajar lah. Sebab kita dah nama pelajar, kita belajar je. Bila dah bekerja, kita kerja. Macam tu lah konsep dia. Itu ini hala tuju yang saya pilih, iaitu saya nak belajar. Saya suka travel, kenal orang. So alhamdulillah bila yang saya minat, contoh saya minat travel. Tiba-tiba Allah bagi rezeki travel pergi Netherlands. Tapi tujuan utama dia belajar. Nampak tak? You buat apa yang you minat. Kalau you minat bekerja, macam contoh, saya minat hands on juga. That's why saya masuk Universiti Teknikal. Kalau orang kata minat belajar tapi kenapa ambil teknikal? Yalah sebab kita minat suka kerja-kerja tangan, kan? Teknikal ni yang best ni bila exam 40% teori, 60% coursework. Coursework ni benda yang you buat dalam kelas. So kalau you dah excel dalam kelas, you dah confirm lepas dah you punya subject. Dia punya konsep is easy. This is economy of you use your time and you use your intelligence. Semua orang ada tahap kepintaran yang berbeza dan semua orang boleh gunakan tahap kepintaran dia tu untuk utilize sebaiknya. Macam tu lah. Saya percaya setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi when you combine both of them, saya percaya awak boleh proceed lah. No problem. Believe me, no problem. Betul. Okay? Jadi tentang MFI pula, spesifik. Saya suka sangat belajar dekat MFI. Sebab apa? Environment dia, first kali location Bangi. Dia strategik gila. Okay? Kenapa saya cakap strategik gila? You dekat dengan Putrajaya, you dekat dengan KL, you dekat dengan KLIA, you dekat dengan Seremban, you dekat dengan, dia macam you nak pergi utara selatan, dia ibarat center point. Bagi saya lah. Okay, lepas tu kos makanan, kedai makanan kat Bangi banyak. You tak perlu risau disebabkan you dah dapat duit. Okay, saya boleh assume kalau you apply MARA, you dah dapat dah pun sebenarnya. Saya assume macam tu. Especially you Bumi Putra. Yes. Okay. Tempat makan, insyaAllah ibu ayah jangan risau. Kalau tempat makan kat Bangi, anak akan kenyang insyaAllah. Dia kurus tu sebab dia banyak main tu. Kalau dia kurus. Okay.
apa lagi saya nak share? Ada saudari boleh tambahkan sikit point yang sekejap. Okay. Yes. Hands on. Kalau ada Yes. saudari-saudari, minta maaf. Ya, kalau Betul. ada hands on, kalau saudari-saudari, dia sebenarnya kalau saya bila saya sampai Netherlands ni, dia tak ada beza dah lelaki ke perempuan kalau buat kerja. You engineer kat sini, saya tengok engineer aja je, engineer perempuan. Cerita pasal saya dekat Netherlands sekarang ambil lebih kepada water engineering. Bila saya kat sini ada je yang engineer perempuan yang deal dengan sungai. Nampak tak? Dia turun sungai, dia pergi ambil data dan sebagainya. Maknanya this is 22nd century. So dah tak ada beza dah sebenarnya kalau kita nak ambil nak ceritakan tentang pekerjaan sebenarnya. Okay. Ya tadi Farah ada nak tambah tadi point tadi Farah. Betul, sebenarnya saya nak tanya pasal yang hands on tu lah. Ya. Betul, sebab actually saya dengan Putra ni sebab saya pun cakap saya daripada alumni UniKL MFI. So saya juga adalah program yang sama sebenarnya dengan Putra. Machine to manufacturing. Okay, cuma saya sekarang ni bekerja juga di UniKL MFI lah. Saya berbakti semula di saya punya universiti. Okay, so macam Cik Putra sekarang dia berada di Netherlands, dia sambung master di sana. So adik-adik, saya tahu adik-adik sekarang ni pun mesti ada orang kata perasaan nak sambung belajar di luar negara. Okay, jangan give up walaupun adik rasa macam diploma tak dapat pergi ke luar negara, degree pun tak dapat. Tapi insya-Allah rezeki adik-adik mesti akan ada. Mungkin boleh bekerja di luar negara ataupun macam Cik Putra kita sambung master di luar negara, di Netherlands lagi. Kan, betul? Okey, jadi peluang tu ada. Sebab kita di UniKL juga, suka saya nak share, kita juga ada program pertukaran pelajar. So adik-adik pun boleh pergi ke luar negara selama 1 semester untuk program pertukaran pelajar. Okey? Betul. So Cik Putra kat sana macam mana sekarang, okey ke keadaan di sana? Alhamdulillah sekarang ni dalam sekarang musim transition daripada musim bunga, kita nak masuk summer. Wow. Bayangkan okey, kita biasa kalau kat Malaysia ni saya bagi tahu dia punya tempoh matahari lah. Bayangkan kalau kat Malaysia kita isyak biasa 8.30 pukul 9 betul? Isyak kita. Kat sini isyak dah pukul 12.30 malam, bayangkan. Oh, okey. Jauh maknanya tu. Yes, maknanya sunset tu dia dah hari kita siang tu lama. Betul. Saya nak cakap kepada adik-adik kalau adik-adik betul-betul minat nak belajar, sambung belajar. Tapi kalau adik betul-betul minat untuk sambung bekerja. Do what you love and love what you do. Itu je pesan saya. Ya. Betul. Yang penting adik-adik kena minat. Okay. Betul. So jika adik-adik minat, adik-adik minat engineering, masuk MFI. Adik ni serius. Betul. Saya sebagai UniKL bukan sebab saya dah belajar ke ni, sebab saya ada compare juga. Saya kenal kawan-kawan yang lain. Ada yang sambung MFI, dia pergi sambung belajar. Bayangkan okey, dia ambil foundation dekat MFI 1 tahun. Lepas tu dia buat pre-France, dia sambung belajar dekat pre-France, dia sambung belajar dekat Perancis 3 tahun untuk degree. Lepas tu result dia baik kat sana. Marah tengok, budak ni bagus. Sambung lagi master 2 tahun kat sana. Bayangkan, kawan saya tu 5 tahun dekat Perancis. Awak ada 5 tahun untuk discover tempat yang awak tak pernah pergi. Betul. Maknanya adik, rakan-rakan, macam yang saya cakap tadi, Mara dah bagi satu peluang kepada kita untuk sambung belajar. Sebab dulu saya diploma bukan dekat UniKL, dekat JMI. Tapi JMI dengan UniKL ni adik-beradik. Dia dari bawah IPMA, Institusi Pengajian Mara. That's why saya layak untuk dapat pinjaman Mara. Mara ni pinjaman dia khas untuk yang IPMA tu sahaja. Ya, tapi saya khususkan kalau you nak masuk ke UniKL, silakan. Environment kat sini dekat UniKL, lecturer-lecturer dia sangat membantu. You akan dapat belajar banyak benda yang baru kalau you tak pernah pergi ke universiti yang IPTS ni. IPTS lain sikit je dengan IPTA. Betul. Ya. Dan lain kita juga sebenarnya kebanyakannya adalah daripada industri. So betul. mereka apabila mereka ajar adik-adik, sebab UniKL MFI kita juga lebih kepada hands on. So jadi apa yang mereka ajar tu adalah yang mereka dah bekerja sebenarnya di industri. Dah ada pengalaman lebih 15 tahun, 20 tahun. Dan sekarang mereka nak orang kata nak curahkan ilmu industri tu kepada para pelajar yang masuk di UniKL. Okay, that's why lah kebanyakan alumni kita ni
bila dah habis belajar di UDKL, bila mereka masuk ke industri, mereka dah tahu dah apa yang mereka nak buat sebenarnya apabila bekerja. Macam betul Cik Putra cakap, ikut minat adik-adik, sekiranya adik-adik memang jenis yang relax, jenis yang tak boleh nak kena pressure, so boleh sambung diploma. Sebab diploma 3 tahun. So macam Cik Putra cakap, dari segi nak skor satu semester pun sangat mudah. 60% coursework, 40% final exam. So dah sasar lah adik-adik mesti boleh dapat 50% ke atas, sudah lulus dah sebenarnya. Kan? So fokus sikit untuk final exam, insyaAllah dah boleh dapat dah result yang cemerlang. Okay? Jangan skip kelas. Skip kelas, you skip kelas habis. Tapi kalau you skip kelas, you boleh catch up balik. Itu lain sikit lah. Tapi please attend the class, be focus. Keluar kelas you tak fokus, itu ada masalah. Okay. Alright, so Cik Putra mungkin boleh bagi kata-kata akhir kepada adik-adik kita yang mereka sebenarnya sekarang tengah tunggu result SPM yang akan keluar tak lama lagi. So mungkin boleh berikan semangat pada mereka sebab mereka akan sambung ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Okay, silakan. Okay, baiklah. Saya dulu MRSM typing. Saya punya didikan bila kita dah dapat result, cikgu-cikgu dekat sana selalu cakap, selagi you tak dapat result, selagi tu you berdoa. Selagi you tak nampak slip. Sebab yelah itu dia punya tips, berdoa. Dengan siapa lagi? Sebab yang tanda paper tu, yang keluarkan result tu, mesin pun boleh buat masalah. Manusia yang tanda paper ni, manusia dia ada perasaan. Itu semua luar kawalan kita. Benda yang luar kawalan kita serah kat siapa? Yang dekat atas. Itu pesan dia, apa-apa di luar kawalan kita, kita serahkan pada Tuhan. Tapi apa benda yang dalam kawalan kita, contohnya study, tanggungjawab kepada ibu ayah, tanggungjawab sebagai anak, itu masih dalam kawalan kita, you buat. Jangan gementar untuk tunggu result. Bila, itu sebelum dapat result. Bila you dah dapat result, terima kenyataan, that is your result, then that is not the end. Itu bukannya pengakhiran, itu baru titik permulaan sebenarnya. SPM ni, percaya cakap saya, SPM sampai degree dia akan tengok result tu. Tapi ingatlah, kalau saya suka cakap tentang optimistik, you dah berjaya dapat result. You dapat sekian result, 4A ke, straight A ke, 3A ke, you mohon je apa yang you nak buat. Contoh, you mohon je, maksudnya mohon tu you nak sambung belajar. You rasa lagi nak sambung belajar. Jangan you tengok result rendah. Tak boleh. You sambung je belajar. Sambung belajar kat mana? Depends on your result. Please. Jangan stop semangat untuk sambung belajar tu. Itu je pesan saya. Yep. Walaupun adik-adik mendapat result yang mungkin tidak memberangsangkan, tetapi peluang untuk belajar tu tetap ada. Sentiasa ada. Betul. Mungkin adik-adik kena mula daripada, walaupun kena mula daripada awal, daripada bawah, daripada sijil, ada diploma, step by step. Tetapi insyaAllah adik-adik pun boleh berjaya. Sebab macam saya boleh share sikit daripada sharing alumni kita yang lepas. Dia pun sebenarnya bermula daripada sijil, and then diploma, and then degree. Sekarang dah berjaya dah dekat luar negara, dekat UAE sana. So adik-adik pun boleh sebenarnya. Betul macam Cik Putra cakap, jangan give up. Maksudnya study dan buat masa sekarang, betul, boleh berdoa lah kepada Allah SWT ataupun yang bukan yang mana non-Muslim, kepada sentiasa berdoa masing-masing supaya result adik-adik mendapat result yang adik-adik betul-betul nak, yang adik-adik dah target sebenarnya kan, insya-Allah boleh dapat. Itu saja kan Cik Putra? Saya rasa itu saja daripada saya. Sekejap. Sorry. Satu lagi minta maaf. Tadi kawan kita ada beritahu pasal yang teknikal tu kan. Dia macam yang kawan kata betul. Saya ada juga kawan-kawan lain yang sambung sijil dan sebagainya. Contoh ada giat mara. Kita this is slot for UniKL, tapi saya nak bagi tahu konsep. Contoh giat mara lebihkan juga kepada kemahiran. Contohnya ada satu konsep giat mara ni saya nak bagi tahu sama konsep hands on lah. Kalau UniKL ni kita spesifik tu, kita lebih kepada kita dah fokuskan subjek tu matematik dan sains sebagainya. Contoh kalau giat mara ni kawan saya dia pergi, dia minat culinary. Sekarang dah kerja dekat hotel 5 bintang. Betul. Nampak tak? Maksudnya you minat hands on, contoh you minat hands on
you minat hands on untuk engineering, robotik ke something, you belajar ilmu teknikal dia, you habis degree, tiba-tiba you boleh buka company kecil untuk buat contoh robotik something dekat mana-mana, kilang apa, small apa orang kata, small component tapi 1000 kilang pakai, contoh macam tu. Yes. Kalau you minat hands on. Okay, itu saja daripada saya. Don't give up. Yes. Alright. Okay, thank you kepada Cik Putra. Okay, atas sesi perkongsian kepada adik-adik kita yang join sesi kita pada petang ini. So, diharap adik-adik dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu ataupun semangat yang di-share oleh Cik Putra supaya adik-adik berjaya di masa akan datang nanti. Okay. Alright, so sekarang pun dah 4-6 minit. So saya akan tengok dekat bahagian chat ada sedikit soalan. Okay, daripada Safia Aisyah. Sebab tengok soalan yang atas ada tim saya dah reply. Okay, saya daripada Safia Aisyah. Assalamualaikum Puan. Saya ingin bertanya untuk lepasan SPM, pinjaman mara YTP saja atau ada yang lain? Okay, Safia Aisyah, untuk pinjaman mara, okay, so dia memang untuk YTP dia memang khas lah, sponsorship untuk program YTP Mara. Tetapi sekiranya adik Safia join untuk program diploma, so adik-adik layak juga untuk memohon pinjaman pelajaran Mara. Tetapi untuk program foundation, ni lain sikit untuk program foundation di UniKL tiada pinjaman pelajaran Mara disediakan. Untuk program foundation memang kena self-sponsored lah, bayar sendiri. Sebab foundation memang tiada lah di dalam pinjaman. Tetapi diploma, sekiranya adik-adik masuk ke diploma, boleh memohon untuk pinjaman pelajaran Mara. Okay? Alright. So, di UniKL ada tak nanotechnology engineering? Okay. So far kalau Nur Syazana, untuk nanotechnology engineering di UniKL, so far kita tak ada spesifik ke nanotechnology. Tetapi saya akan confirmkan semula dengan tim UniKL yang lain. Mungkin ada program yang lebih kurang sama seperti nanotechnology. Nur Syazana, nanti saya akan, saya harap awak ada isi e-form. Nanti saya boleh feedback dekat awak semula daripada e-form yang awak isi, sebab ada nombor telefon kan, saya boleh contact dengan awak. Nur Syazana, thank you. Is there anything close to visual graphic design at UniKL like photography or video editing? Okay, so Amir, actually we have diploma in multimedia and diploma in animation at UniKL MIIT. So that one, we don't have focusing more to photography or video editing, but I'm sure in that program, so we will have the subject like photography and video editing. So you will learn in the program, multimedia or animation. Amir? So saya rasa itu sahaja untuk soalan Q&A. Jika adik-adik ada apa-apa pertanyaan, so adik-adik boleh contact dengan kami. Cik Yusri, mungkin Cik Yusri boleh masukkan nombor telefon kita dekat bahagian chat supaya mudah untuk adik-adik if nak contact selepas habis sesi ni. So jam pun dah menunjukkan 40 minit. Saya nak mohon maaf kerana mengambil masa anda lebih 10 minit. So saya mengharapkan adik-adik yang join sesi kita, sesi yang ketiga pada petang ini mendapat manfaat. So mendapat ilmu dan juga saya dapat menyelesaikan confuse ataupun masalah adik-adik yang mungkin adik-adik hadapi sebelum ni tapi tak tahu macam mana nak cari bantuan ataupun selesaikan. So saya harap saya dapat membantu adik-adik pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana adik-adik sudi meluangkan masa bersama saya. Dan saya juga nak terima kasih kepada alumni kita yang jauh daripada Netherlands yang join sesi kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. So, sama-sama. Sama. Terima kasih juga kepada tim UniKL MFI untuk sesi kita pada hari ini. So saya harapkan kita mesti dapat keep in touch. So anything macam saya cakap boleh je contact kami. Alright, sekian saja. Semua jaga diri, stay safe. Assalamualaikum dan selamat petang. Alright, thank you semua. Terima kasih Putra.
And good luck for your exam tengah hari nanti. Oh, ada yang tanya Starbucks. Nanti kita Terima kasih Puan. Okay, untuk yang Starbucks tu nanti kita akan contact pemenang yang UKL kita datang, UniKL kita terbilang. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi, untuk berisi selamat jiwa. Di kandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita.